Halo, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Ketemu lagi dalam Info Poli bersama Andy Hakim. Terima kasih kerana menonton channel ini. Semoga anda yang belum subscribe channel kami sudi untuk mensubscribe channel ini. Dan jutaan terima kasih kami ucapkan kepada anda yang sudah subscribe dan juga kepada anda yang support channel ini. Guys, kami juga ingin nyatakan pada anda, terutama anda yang baru menonton channel kami ini, terdapat 300 video di channel ini. Sebagian daripada cerita artis-artis Bollywood yang anda usulkan, sebenarnya telah pun kami buat videonya. Sementara para artis atau personality Bollywood lainnya yang belum kami buatkan videonya, mohon kesabaran anda. InsyaAllah kami akan buatkan juga video tentang mereka. Terima kasih sekali lagi kerana menjadi penonton setia channel kami. Guys, permintaan juga kami terima daripada anda supaya kami bahaskan tentang aktris berlesung pipit Deepika Padukone. Di antara pertanyaan anda, benarkah Deepika sebelum menjadi aktris merupakan seorang atlet badminton? Dan beberapa pertanyaan lainnya. Kami akan bagikan dalam dua bagian kisah Deepika ini kerana banyak fakta-fakta tentang beliau. Video ini merupakan bagian yang pertama kisah Deepika Padukone. Deepika Padukone dilahirkan pada tanggal 5 Januari 1986 dan merupakan aktris India yang berlakon dalam filem-filem Bollywood. Deepika dinyatakan sebagai antara aktris yang menerima bayaran tertinggi dan merupakan pemenang 3 anugerah Filmfare. Deepika dinyatakan sebagai personality popular India dan majalah Time menuliskan namanya di antara 100 orang yang berpengaruh di dunia pada tahun 2018 lalu. Deepika dilahirkan di Copenhagen, Denmark dan dibesarkan di Bangalore, India. Deepika berasal dari keluarga Saraswat Brahmin dan ayahnya merupakan mantan pemain badminton India yang bernama Prakash Padukone, sementara ibunya bernama Ujjala dan merupakan seorang ejen travel. Deepika memiliki seorang adik yang bernama Anisha yang merupakan seorang pemain golf. Ketika Deepika berusia 11 bulan, kedua orang tuanya kembali ke India dan menetap di Bangalore. Dan di tempat itulah Deepika dibesarkan dan menerima pendidikan di Sophia High School di Bangalore dan menyelesaikan pendidikan pra-universitinya di Mount Carmel College. Deepika kemudian melanjutkan pendidikannya ke Indira Gandhi National Open University dan mengambil jurusan sosiologi. Namun dia tidak dapat menyelesaikan pendidikannya kerana dia mulai sibuk dengan kerjanya sebagai model. Deepika Padukone mengatakan sewaktu kecilnya dia tidak memiliki teman yang ramai kerana dia fokus terhadap bidang badminton. Deepika mulai menyertai pertandingan badminton ketika dia masih kecil. Dalam satu wawancara pada tahun 2012 lalu, Deepika mengenang zaman kanak-kanaknya. Rutinnya setiap hari bangun pukul 5 pagi dan menjalani latihan fizikal. Setelah itu dia ke sekolah dan sekembalinya dari sekolah, dia menjalani latihan badminton lagi, kemudian dia menyiapkan pekerjaan sekolahnya dan masuk tidur. Deepika pada waktu itu kelihatan ingin berkarya dalam bidang badminton, khususnya sewaktu dia masih di alam persekolahan. Dia banyak mengikuti kejuaraan badminton di peringkat nasional ketika itu. Deepika sebenarnya ketika berusia 8 tahun sudah menjadi model iklan beberapa produk. Setelah itulah keinginannya mulai berubah. Dia menanamkan cita-cita ingin menjadi model fashion. Menurut Deepika, dia ketika itu mulai menyadari dia bukannya hendak menjadi atlet badminton. Ini terjadi kerana ayahnya seorang pemain badminton. Deepika kemudian meminta pandangan ayahnya apakah dia boleh mencapai keinginannya untuk menjadi model dan berhenti menjadi pemain badminton, kata Deepika. Ayahnya tidak terkejut sama sekali mendengar keinginannya itu. Dia memberi kebebasan penuh pada Deepika untuk melakukan perkara yang disukainya. Bermula daripada tahun 2004, Deepika memulai karyanya secara sepenuh masa dengan menjadi model. Di awal-awal karyanya sebagai model, Deepika mulai menjadi perhatian bila dia menjadi model iklan produk sabun mandi. Sejak itu dia banyak menjadi model iklan dengan pelbagai produk. Pada tahun 2005, Deepika memulai debunya sebagai model catwalk dengan menyertai Lakme Fashion Week untuk desainer Sunit Verma dan dia memenangi award Model of the Year daripada Kingfisher Fashion Awards. Populariti Deepika Padukone semakin bertambah bila dia menjadi model kalender Kingfisher pada tahun 2006. Ketika itu Deepika yang berusia 21 tahun mengambil keputusan untuk hijrah ke Mumbai dan tinggal bersama makciknya. Pada tahun itu juga Deepika muncul menjadi model dalam klip video lagu Nam Hai Tera ciptaan Himesh Reshammiya. Deepika yang semenjak berlakon menjadi model iklan banyak menerima tawaran menjadi pelakon filem. Namun dia menyadari dia tidak tahu asas seni akting. Akhirnya dia memasuki kelas akting di bawah bimbingan aktor Anupam Kher di Akademi Anupam Kher sendiri.
Ternyata kemunculan Deepika menjadi model video lagu Himesh Reshamia itu telah mengubah nasib Deepika. Sutradara Farah Khan yang turut menyaksikan video lagu itu terpesona dengan Deepika. Memang ketika itu Farah sedang mencari model yang akan menjadi heroin dalam filem yang akan disutradarainya, yaitu Om Shanti Om. Nama Deepika direkomendasikan oleh seorang fashion designer, Wendell Rodrigues, kepada teman baiknya Malaika Arora yang kemudiannya merekomendasikan Deepika kepada Farah. Deepika Padukone sebelum itu pernah selama 2 tahun menjadi model fashion pakaian yang didesain oleh Wendell Rodrigues. Sebenarnya guys, Deepika sebelum muncul dalam filem Bollywood pertama lakonannya Om Shanti Om pada tahun 2007, dia sudah terlebih dahulu memulai debunya sebagai aktris dengan membintangi filem Kannada yang berjudul Aishwarya yang rilis pada tahun 2006. Filem ini meledak di pasaran. Pengkritik filem memuji akting Deepika, walaupun bagi mereka Deepika perlu meningkatkan aktingnya yang melibatkan babak emosional. Hanya pada tahun 2007 barulah Deepika memulai debunya dalam filem Bollywood yang disutradarai oleh Farah Khan berjudul Om Shanti Om, dan Deepika dipasangkan dengan aktor terkenal Shah Rukh Khan. Deepika mengakui dia membuat penyelidikan tentang watak yang akan dilakonkannya dalam filem itu. Dia banyak menonton filem-filem lakonan Hema Malini dan Helen dan mempelajari body language atau bahasa tubuh kedua aktris itu. Filem ini meledak di pasaran dan menjadi filem dengan kutipan kasar tertinggi pada tahun 2007 itu. Akting Deepika juga menuai pujian daripada para pengkritik filem dan mereka mengatakan Deepika akan menjadi top aktris satu hari nanti. Nama Deepika dicalonkan untuk 2 kategori dalam anugerah Filmfare menerusi filem ini, yaitu The Best Actress dan juga The Best Female Debut. Dan dia memenangi gelaran The Best Female Debut. Setelah itu Deepika berlakon bersama aktor Ranbir Kapoor yang dibuat oleh Yash Raj filem yang berjudul Bachna Hai Hasino 2008. Filem ini juga meledak di pasaran, namun ada pengkritik filem yang merasa kecewa dengan persembahan Deepika dalam filem itu. Pada tahun 2009 Deepika berlakon bersama aktor Akshay Kumar dalam filem Chandni Chowk to China. Deepika melakonkan watak kembar dalam filem ini. Filem ini diproduksi oleh Warner Bros. Deepika terpaksa belajar martial arts, jujutsu dan melakonkan sendiri adegan-adegan berbahaya yang melibatkan dirinya. Namun sayangnya filem ini gagal di pasaran. Setelah itu Deepika hanya berlakon menjadi item girl dan muncul menyanyikan satu lagu dalam filem Billu. Dan selanjutnya Deepika berlakon bersama aktor Saif Ali Khan dalam filem Love Ajkal. Filem ini meledak di pasaran dan menjadi filem dengan kutipan kasar ketiga tertinggi untuk tahun 2009 itu. Nama Deepika dicalonkan dalam anugerah Filmfare bagi kategori pelakon wanita terbaik, namun dia gagal memenanginya. Sebenarnya guys, semenjak kemunculan Deepika di Bollywood pada tahun 2007, kebanyakan filem-filem lakonannya gagal di pasaran. Hal ini berlanjutan terus hingga tahun 2011. Hanya bermula daripada tahun 2012 barulah nama Deepika menjadi established di Bollywood kerana banyak filem-filem lakonan yang berhasil di pasaran. Nama Deepika benar-benar berada di puncak dalam tempoh 3 tahun, iaitu daripada tahun 2012 hingga tahun 2015. Deepika sendiri mengakui filem lakonannya yang berjudul Cocktail yang rilis pada tahun 2012 telah menjadi turning point dalam kerjaya aktingnya. Filem ini juga meledak di pasaran dan akting Deepika menuai pujian daripada para pengkritik filem. Pada tahun 2013, nama Deepika Padukone menjadi sebutan kerana 4 filem lakonannya menjadi filem-filem dengan kutipan kasar tertinggi. Deepika memulai tahun itu dengan filem Race 2 berpasangan dengan Saif Ali Khan. Selanjutnya dia muncul dalam filem Ye Jawani Hai Diwani berpasangan dengan Ranbir Kapoor. Deepika kemudiannya berpasangan semula dengan Shah Rukh Khan dalam filem komedi Chennai Express, dan satu lagi filem lakonannya yang meledak di pasaran pada tahun itu ialah filem Golio Ki Raslila Ramlila yang merupakan adaptasi daripada karya Shakespeare iaitu Romeo and Juliet. Deepika sekali lagi memenangi award Filmfare dalam kategori pelakon wanita terbaik. Pada tahun 2014, Deepika berlakon dalam sebuah filem Tamil dan berpasangan dengan superstar India Selatan iaitu aktor Rajinikanth, dan filem itu berjudul Kochadaiya. Deepika dibayar $390,000 Amerika hanya untuk syuting selama 2 hari filem ini. Filem lain lakonannya di tahun itu ialah Finding Fanny, dan Deepika berlakon bersama beberapa pelakon terkenal lainnya seperti Arjun Kapoor, Nasiruddin Shah, Dimple Kapadia dan Pankaj Kapoor. Filem ini turut ditayangkan di Festival Filem Busan yang ke-19 di Korea.
Masih pada tahun 2014, Deepika sekali lagi berpasangan dengan Shah Rukh Khan dalam filem yang disutradarai oleh Farah Khan yang berjudul Happy New Year. Walaupun ada pengkritik filem yang merasa kecewa dengan akting Deepika dalam filem ini, namun filem ini meledak di pasaran. Pada tahun 2015, Deepika menerima tawaran membintangi filem yang berjudul Piku. Dia berlakon bersama aktor Irfan Khan dan aktor Amitabh Bachchan berlakon menjadi ayahnya dalam filem ini. Akting Amitabh dan Deepika mencuri tumpuan penonton dalam filem ini. Hubungan ayah dan anak perempuan yang sebenarnya berlaku dalam masyarakat namun jarang sekali diketengahkan dalam filem. Filem ini juga meledak di pasaran dan menjadi filem dengan kutipan kasar tertinggi. Tidak hanya itu, Deepika juga turut memenangi award Filmfare dalam kategori pelakon wanita terbaik. Masih pada tahun 2015, Deepika Padukone kembali berpasangan dengan aktor Ranbir Kapoor dalam filem yang berjudul Tamasha. Sayangnya filem ini gagal di pasaran. Namun begitu, para pengkritik filem memuji akting Deepika yang mereka anggap terbaik di sepanjang karya lakonan Deepika. Di penghujung tahun 2015, filem lakonan Deepika yang rilis ialah filem yang dibuat oleh Sanjay Leela Bhansali yang berjudul Bajirao Mastani. Dia berlakon bersama aktor Ranbir Singh dan aktris Priyanka Chopra. Untuk menjayakan watak yang dilakonkannya dalam filem ini, Deepika harus belajar bermain pedang, menunggang kuda dan juga belajar martial arts atau seni bela diri. Filem ini juga meledak di pasaran dan menjadi filem Bollywood dengan kutipan kasar keempat tertinggi untuk tahun tersebut. Tahun 2017 menyaksikan Deepika melebarkan sayapnya ke Hollywood. Dia menjadi aktris utama dalam filem buatan Hollywood yang berjudul XXX Return of Xander Cage dan Deepika berpasangan dengan Vin Diesel. Filem ini juga dikatakan meledak di pasaran dan nama Deepika menjadi nominasi dalam 3 kategori Teen Choice Awards. Selanjutnya pada tahun 2018, Deepika Padukone melakonkan watak Ratu Padmavati yang merupakan seorang Ratu Rajput. Filem tersebut berjudul Padmavat yang dibuat oleh Sanjay Leela Bhansali. Pasangan Deepika dalam filem ini ialah Shahid Kapoor dan turut berlakon dalam filem ini ialah Ranbir Singh. Filem ini menjadi salah satu filem Bollywood termahal yang pernah dibuat. Namun pembuatan filem ini tidak sia-sia kerana ia meledak di pasaran dan merupakan filem lakonan Deepika yang mencatatkan kutipan kasar paling tinggi. Keberhasilan filem Padmavat itu menyebabkan Deepika Padukone berehat seketika dari dunia akting dan dia fokus terhadap kehidupan pribadinya dan keluarganya. Namun dalam waktu yang bersamaan pada tahun 2018 itu juga Deepika mendirikan company productionnya yang diberi nama K Productions. Menerusi company-nya ini, Deepika memproduksi filem yang turut dibintangnya sendiri yang berjudul Chapak 2020 yang disutradarai oleh Meghna Gulzar. Filem ini berdasarkan kisah benar yang menimpa seorang gadis yang menjadi korban serangan asid. Namun sayangnya filem ini gagal menjadi hits walaupun akting Deepika dalam filem ini menuai pujian daripada para pengkritik filem. Selanjutnya menerusi company-nya, Deepika memproduksi filem yang berjudul 83 2021. Filem ini bercerita mengenai keberhasilan India dalam memenangi pertandingan kriket dalam World Cup yang dilangsungkan pada tahun 1983. Filem dibintang oleh Ranbir Singh sebagai pemain kriket terkenal Kapil Dev dan Deepika berlakon menjadi isteri Kapil dalam filem ini. Filem ini terpaksa ditunda tayangannya berkali-kali kerana ketika itu India memberlakukan lockdown kerana pandemi COVID-19. Akhirnya bila ditayangkan, filem ini gagal menawan hati audiens. Sejauh ini filem terakhir yang dibintangi oleh Deepika ialah filem yang dibuat oleh Shakun Batra yang berjudul Gehraiya 2022. Filem ini hanya rilis di platform digital Amazon Prime Video. Deepika Padukone dikatakan akan muncul dalam beberapa filem baru termasuklah filem yang berjudul Pathan dan dia kembali berpasangan dengan Shah Rukh Khan. Selain itu, Deepika juga dikatakan akan berlakon bersama hero filem Bahubali Prabhas dan filem ini belum lagi diberikan judul dan beberapa filem baru lainnya. Selain menjadi pelakon, Deepika juga melakukan beberapa aktiviti yang dianggap membantu mempromosikan dirinya di India. Misalnya dia menjadi penulis pojok untuk majalah yang menampilkan isu-isu kesihatan dan kebugaran atau fitness kaum wanita India. Pada tahun 2009, Deepika menjadi penulis berbayar untuk media Hindustan Times dan dia menjadi penulis pojok mingguan untuk media itu dalam ruangan lifestyle atau cara hidup. Melalui ruangan pojoknya ini, Deepika banyak berinteraksi dengan para fansnya dan dia juga menceritakan kehidupan profesionalnya dan juga kehidupan pribadinya.
Dipika juga dilihat mendukung organisasi sosial dan turut serta dalam program-program yang diaturkan oleh organisasi itu, termasuklah persembahan pentas. Pada tahun 2009 juga, Dipika turut mengambil bahagian dalam maraton yang dikenali sebagai World 10K Bangalore yang berhasil mengumpulkan dana dalam jumlah yang besar dan dibagi-bagikan kepada 81 NGO atau organisasi bukan pemerintah. Pada tahun 2010, Dipika Padukone menjadikan sebuah desa di wilayah Maharashtra sebagai desa angkat yang merupakan kerjasama dengan media NDTV yang sedang menjalankan kempen Greenathon bertujuan menyalurkan suplai elektrik ke desa tersebut. Dia juga banyak melakukan kerja-kerja sosial lainnya, misalnya mengunjungi para anggota tentera India yang bertugas di Jammu Kashmir sewaktu ulang tahun kemerdekaan India bersama tim media NDTV. Dia juga terlibat dalam memberikan dukungan kepada pertandingan Liga Kriket India. Selain itu, dia juga terlibat dengan tim Olympic Gold Quest yang diwujudkan ayahnya Prakash Padukone untuk memberikan dukungan kepada para atlet India yang bertanding dalam Olimpik 2020. Dipika Padukone juga terkenal lantang bila berbicara tentang feminisme dan mengatakan feminisme baru bukan bermaksud agresif tapi berusaha mencapai sesuatu dalam keadaan yang lemah lembut. Wanita India memerlukan dukungan untuk melakukan hal itu, katanya. Pada tahun 2015, dalam satu wawancara, Dipika menceritakan pengalaman pribadinya dalam mengatasi penyakit depresi yang dideritanya. Lanjutan daripada itu, pada bulan Oktober tahun 2015 itu, Dipika mewujudkan satu foundation yang bertujuan mengawasi masalah mental yang dihadapi rakyat India. Foundation itu diberi nama The Live, Love, Love Foundation. Tahun berikutnya, Dipika mengadakan kempen yang diberi nama More Than Just Sad, bukan sekadar sedih, yang bertujuan memberikan bantuan secara psikologi sebagai rawatan terhadap penderita depresi dan anxiety. Pada tahun 2016 itu juga, foundation yang diwujudkan beliau bekerjasama dengan Facebook dan organisasi AASRA dan meluncurkan tools pendidikan yang pelbagai fungsi dan mendidik rakyat India yang mempunyai kecenderungan untuk membunuh diri. Dipika kemudian dilantik menjadi duta untuk NGO Indian Psychiatric Society. Tentang kehidupan pribadinya, para fans filem-filem Bollywood mengetahui bahawa dia pernah berpacaran dengan aktor Ranbir Kapoor dan kemudiannya hubungan itu putus dan Dipika berumah tangga akhirnya dengan aktor Ranbir Singh pada 21 Oktober 2018. Namun ramai yang tidak mengetahui bahawa Dipika juga ternyata pernah menjalin hubungan cinta dengan beberapa pria lainnya. Kami akan teruskan kisah Dipika ini dalam bahagian akhir di video yang akan datang. Mohon kesabaran anda. Okey, viewers tersayang, itu sahaja untuk kali ini. InsyaAllah ketemu lagi dalam video selanjutnya. Mohon subscribe bagi yang belum dan jangan lupa share video kami dengan teman-teman anda ya. Pendapat atau komen anda silakan tulis di ruangan komen di bawah. Guys, kami mengalu-alukan pertanyaan dari anda. Anda boleh bertanya apa saja tentang Bollywood yang sekarang atau Bollywood yang dulu-dulu. Kami akan coba jawab pertanyaan anda itu. Selain ruangan komen di bawah, anda boleh juga mengirimkan pertanyaan anda ke Messenger Facebook kami atau DM di Instagram kami. Terima kasih kerana menonton channel ini. Terima kasih Malaysia, terima kasih Indonesia, terima kasih di mana jua anda berada. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye for now.